Pagi ni kita ambil satu tajuk yang berkaitan dengan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu tidak memilih kibarus sahabah, sahabat-sahabat yang orang panggil yang generasi pertama untuk menjadi pemimpin. Ataupun Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu menyikirkan sebahagian di kalangan pemimpin-pemimpin yang ada di kalangan para sahabat yang mana nama-nama mereka ini nama yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ruang dan masa untuk kita berada dalam halaqatu al-ilmi. Masih lagi perbincangan kita berkenaan dengan kehidupan dan penceritaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagi ni kita ambil satu tajuk yang berkaitan dengan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu tidak memilih kibarus sahabah, sahabat-sahabat yang orang panggil yang generasi pertama untuk menjadi pemimpin. Ataupun Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu menyikirkan sebahagian di kalangan pemimpin-pemimpin yang ada di kalangan para sahabat yang mana nama-nama mereka ini nama yang besar. Jadi perbuatan Sayyidina Umar ni kadang-kalanya disalah tafsir oleh penulis-penulis yang ditulis terutamanya orang barat, orang panggil orang talis, al-gharbiyun dan mustashriqun. Tulisan mereka ni cukup baik. Orang barat ni kalau dia tulis sejarah ni cukup baik. Tetapi tadlis, mereka menyelit benda-benda yang sebahagiannya untuk nak memberi gambaran yang tidak baik terhadap sebahagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka mengatakan Umar ni dan sahabat-sahabat yang lain ada di antara niat-niat merekanya ialah nak menyingkirkan sebahagian-sebahagian sahabat-sahabat yang nampak didapati bahawasanya mereka ni berpengaruh. Maka bimbang takut pengaruh mereka ini menjatuhkan Umar sendiri. Jadi pentafsiran sebegitu memberi gambaran bahawasanya perkelahian di kalangan para sahabat sendiri ini perkelahian yang nampak ke arah berlomba ataupun berebut daripada sudut jawatan dan sebagainya. Ini gambaran yang tidak baik. Sebab tu kalau kita melihat dalam sejarahnya, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu menyikirkan Khalid bin Al-Walid. Asalnya Khalid bin Al-Walid ini di zaman Nabi pun Nabi memberikan tugas yang cukup tinggi, terutamanya di zaman Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jatuhnya bom Syam dengan pimpinan Khalid bin Al-Walid. Tapi apabila di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, Umar singkirkan Khalid bin Al-Walid daripada menguasai negara Syam. Di sini yang ditafsirkan oleh kebanyakan kutabul mustasyriqin, penulis-penulis di kalangan barat. Mereka kata Umar ni sudah simpan perasaan awal dalam firasat dia. Kalau dia tak menyingkirkan Khalid
pada awal pentadbiran dia, kemungkinan pengaruh Khalid bin Al-Walid ini akan datangnya dia yang boleh mengguling Khalifah Umar bin Al-Khattab. Jadi pentafsiran itu sebenarnya kita tak boleh melihat daripada sudut perbuatan Umar ini daripada sudut semata-mata perkara yang dianggap. Sebab tafsir ni anggapan orang. Kita buat satu benda tapi kita diam. Diam kita ni memberikan ribuan pentafsiran orang lain. Kadang-kalanya mereka tafsir itu mengikut kecenderungan mereka. Kadang-kalanya pentafsiran mereka ini ikut hanya semata-mata perasaan yang mereka ada pada perasaan mereka tu, kemungkinan begitu. Maka kita ahli sejarah, walaupun kita baca, tapi kita kena semak. Kenapa perkara ini boleh berlaku? Berkata Ibnu Jarir At-Tabari dan riwayat Ibnu Sa'ad, dia kata akhbarana Affan bin Muslim daripada Hamad bin Zaid, daripada Ayub, daripada Muhammad bin Sirin. Dia kata qala Umar bin Al-Khattab, aku dengar satu ketika Umar bin Al-Khattab berkata, la a'zilanna Khalid bin Al-Walid wal Musna bani Shayban hatta ya'lama أن الله إنما كان ينصر عباده وليس إياهما كان ينصر. Jadi Umar penuh berkata yang didengar oleh Muhammad bin Sirin ni. Umar kata aku akan singkirkan Khalid bin Al-Walid daripada jawatan tertinggi dan Al-Musna Bani Syaiban ni sebab nak biar mereka berdua ni rasa dan tahu kata bahawasanya kejayaan yang mereka berjaya ni bukan kerana mereka, bahkan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Umar daripada sudut akidah, apabila terutamanya negara Syam yang dikuasai oleh orang Islam, yang kebanyakannya, majoritinya orang panggil al-ahdul jadid bil Islam. Orang yang baru masuk Islam ni, yang mereka ni tak kuatnya lagi daripada sudut tunjang akidah. Jadi orang ramai ni, terutamanya penduduk-penduduk Syam yang baru masuk Islam ni, mereka tengok kepada Khalid bin Al-Walid ni tokoh. Setiap kemenangan yang menang oleh Khalid kerana Khalid, kerana kebijakan Khalid, kerana kepandaian yang ada pada Khalid bin Al-Walid. Sehingga timbulnya sebahagian di kalangan orang panggil du'afa wal iman ni, mereka takdis. Takdis ni sanjung sehingga membesarkan diri Khalid tu dalam jiwa mereka. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia tengok benda perkara tadi. Dia bimbang. Takut benda ni jadi kepercayaan yang mereka sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka menganggapkan kekuasaan itu dan kemenangan itu dan kejayaan itu ada pada seseorang itu. Bukan sebaliknya, datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambahnya lagi, kata Sayyidina Umar, inni lam a'zil Khalidan an sukhtatin wala khiyanatin. Aku bukan singkirkan Khalid bin Al-Walid ini kerana timbul perasaan marah dan kerana khianat. Bukan. Tetapi walakinnan nasa futinu bih. Tetapi orang ramai dah terfitnah dengan pendirian Khalid bin Al-Walid. Orang dah jadi fitnah. Dah lupa kata kekuatan sebenarnya
di belakang Khalid bin Al-Walid ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang lupa yang tu. Orang dah nampak pada diri Khalid bin Al-Walid. Bukan kerana benci kat dia, bukan kerana takut khianat, bahkan bukan takut seperti mana yang didakwa oleh penulis-penulis barat yang mengatakan Sayyidina Umar dah jangkaan awal dia takut pengaruh Khalid bin Al-Walid itu menyebabkan kejatuhan dia pada suatu ketika nanti. Kata Umar, "Fakhiftu ayyukalu wa yubtalu bih, فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع وألا يكونوا بعرض فتنة." Aku bimbang, takut lama kelamaan dengan akidah yang baru yang ada pada generasi yang baru mendekati diri dengan agama, mereka dah lupa bahwasanya Allah lah huwa sani', Allah lah yang mencipta. Wa alla yakunu bi'aradi fitnatin, dan aku tak nak orang ramai ini berada di kalangan fitnah. Jadi di sini akidah kita ni memang kena begitu. Tadi kan kita baca surah tadi kan, surah Taubah tadi kan, ada syahid dia tu. Mula-mula kita baca tadi, wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah ramah. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah ramah. Wa ma ramaita, bukan engkau yang melepaskan anak panah semasa engkau melepaskannya, walakinna Allah ramah. Tetapi Allah, walaupun tepat, kena. Ini akidah. Jadi Umar dia pergi kat situ. Dia pergikan kepada kamalut tauhid. Bersihnya, nak bersihnya akidah. Tapi orang barat, dia pergi kat lain. Orang barat tu dia pergi kat lain. Muyuluhu, dia tak nampak daripada sudut tu. Dia nampak daripada sudut lain. Sebab tu kata baca sejarah, kita boleh baca sejarah. Siapa yang menulis sejarah itu, yang tu kita kena tengok. And siapa yang menulis? Hal diri kita ni pun sama juga. Kegerakan diri kita harian hari ni, perbuatan kita hari ni, siapa yang baca? Kadang-kalanya musuh kita baca yang kegerakan kita. Kadang-kalanya orang yang tak suka kepada kita yang baca hal perbuatan kita ni. Kadang-kalanya kita sendiri pun yang menerang perbuatan kita ni, sehabis-habis keterangan pun, keterangan kita ini pun tak dipakai. Itu tabiat. And tidak, dia tak jadilah. Taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu. Aku tinggalkan kepada kamu ni dua perkara, sekiranya kamu berpegang dengan keduanya, lan tadillu, kamu tak akan sesat. Al-Quran was sunnah. Tapi pentafsiran Al-Quran dan As-Sunnah masihnya lagi khilaf yang menjadikan mazhab-mazhab yang berbeza. Kerana kepahaman uqul, akal manusia ni, kita nak faham kehendak sesama kita sendiri pun tak boleh. Apatah lagi kita nak faham kehendak Allah dan kehendak Nabi SAW. Itu lagilah susah. Tapi bukan tak boleh, tapi susah. Illa ma waffaqahu Allahu lil aslam, melainkan yang ditaufikkan oleh Allah, orang itu ke arah yang sejahtera. Jadi di sini mereka berkatanya pula kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, dia kurung kibaru sahabah, dia singkir ni barat ni,
Dia singkir di kalangan sahabat-sahabat yang berpengaruh tinggi. Kemudian dia sekat sahabat-sahabat yang dianggapkan al-awail, mereka-mereka yang orang yang pertama yang korban berjuang dengan Nabi SAW, sehingga dia kungkung mereka ini daripada menguasai dan dipengaruhi, bimbang takut pengaruhnya menjadikan sebahagian daripada dan menggugatkan kedudukan dia sebagai seorang khalifah. Tapi di sini Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pun ditanya, kenapa kibarus sahabah yang di antaranya Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Abdul Rahman bin Auf, dan ramainya lagi kibarus sahabah yang ada di Madinah ni, tak beri mereka ni pergi ke negara Syam, tak bagi mereka ni pergi duduk di Iraq, tak bagi mereka ni pergi kepada Mesir, yang mana pada ketika itu dah keluasan negara Islam saat itu cukup luas. Kenapa tak dibenarkan mereka ni pergi menyampaikan hadis Nabi SAW di sana? Kerana mereka inilah aqrabun nasi ila Rasulillah SAW. Mereka inilah orang yang paling dekat dengan Nabi. Gambaran Islam yang mereka menyampaikan kepada kawasan-kawasan yang sebegini lagi cukup memberikan cermin yang cukup jelas kepada penduduk-penduduk yang jauh yang tak penuh tengok Nabi SAW. Tibanya kenapa mereka ni tak dibenarkan? Mereka kata, kerana Umar sudah tahu, kalaulah Sayyidina Uthman pergi ke Syam dan dibenarkan menetap di sana, dan Sayyidina Ali dibenarkan pergi kepada Al-Iraq dan menetapkan di sana, dan Abdul Rahman bin Auf pergi ke Mesir menetap di sana, tentu sekali ahli Mesir dan ahli Syam dan ahli Iraq akan menjadi satu pasukan tentera yang hebat. Dan mereka ini kemungkinan besarnya menjadi satu pengaruh yang cukup orang ramai berpengaruh dengan mereka, sebab mereka ni orang yang paling dekat dengan Nabi SAW. Apabila begitu ramai pengaruh mereka, akan menggugatkan kedudukan Umar di Madinah Al-Munawwarah. Tapi Umar jawab, itu tulisan barat. Gambaran dia begitu. Untuk nak memberikan gambaran, mengatakan bahawasanya adanya perasaan yang kadang-kalanya melintasi perasaan kita hari ini. Perasaan itulah yang berlaku pada zaman itu. Sebenarnya, kalau kita semak dan kita semak, didapati banyak catatan dalam At-Tabaqatul Kubra Ibn Sa'ad, jilid yang ketiga, Tarikhul Umam wal Muluk. Penceritaan ini ada riwayat yang mengatakan apabila orang tanya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, lima, kenapa ditahan kibarus sahabah ini daripada pergi kepada kawasan-kawasan yang negara Islam yang dah cukup luas pada ketika itu? Umar kata, inni akrahu an udannisahum bil amali. Aku tak suka nak mencemari mereka ni dengan jawatan-jawatan. Dengan jawatan-jawatan yang besar di luar jauh kawasan daripada Madinah. Itu pun, kata-kata begitu pun dibaca oleh penulis barat. Inni akrahu an udannisahum bil amali ni, seperti yang disebutkan oleh Ibn Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqatul Kubra ni. Aku tak suka nak mencemari mereka ni dengan jawatan-jawatan yang dilantik sebagai ketua negeri dan sebagainya. Itu zahir kata Umar. Tapi pada hakikat,
dalaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ada nawaya khafiyatun, niat yang tersembunyi yang dia saat itu seperti mana kita sebut tadi, bimbang takut pengaruh kibarus sahabah ini boleh menggugatkan kedudukan dia. Jika tidak, kenapa Umar boleh menguasai sampai 12 tahun pemerintah? Ini dia mari dalam orang panggil al-hujumul kadih, serangan yang cukup membahayakan dalam pemikiran kita orang Islam daripada sudut memahami sejarah. Tapi kalaulah betul seperti mana didakwa oleh orang Talis ini, orang Barat ini, kenapa pula Sayyidina Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib dan Abdul Rahman bin Auf yang seperti mana didakwakan oleh orang Barat itu tadi dengan dakwaan dan tuhmahan itu, logik kepada akal, sedangkan mereka duduk di Madinah, setiap keputusan Umar menggunakan pandangan-pandangan mereka. Dan setiap pelantikan al-wulad, ketua-ketua negeri masing-masing itu pun kadang-kalanya juga Umar menggunakan mesyuarah, at-tashawur baina haula, di antara mereka ini. Ini menunjukkan kata bahawasanya pentafsiran Barat itu hanya mayalan, kecenderungan yang ada pada perasaan tabiat manusia yang ada hari ini. Kalau tidak, kenapa Umar nak buat begitu? Kenapa Umar nak minta pandangan Sayyidina Ali? Kenapa Umar nak minta cadangan Uthman bin Affan? Kenapa Uthman minta pertolongan Abdul Rahman bin Auf? Kalau dia niat nak menyingkirkan mereka ataupun tidak nak memberikan mereka ni berpengaruh? Tidak. Sebab Umar tahu izhum aqdarun nasi ala dhalika li safai aqidatihim. Umar tahu mereka ni orang yang cukup bersih. Orang di kalangan dia ni, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Abdul Rahman bin Auf, dan orang yang cukup bersih, safa, wa tuli suhbatihim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni lama masa bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghazarati ilmihim, banyak ilmu. Kan? Wa balaihimul azim fil Islam, mereka habis menahankan diri dalam mempertahankan Islam. Wa bu'dihim an zakharif al-hayati dunya, mereka ni pula jauh daripada nak serenak dengan kehidupan dunia. Lepas tu Umar mengguna mereka ini untuk menguatkan pentadbiran dia, menjadikan orang panggil tunjang asas dalam membuatkan keputusan. Bukan kerana takut mereka ini dipengaruhi dan menguasai dan menjatuhkan pentadbiran dia. Tidak. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, apabila dia kata ni Shuraihabil pun Sayyidina Umar singkirkan juga daripada Syam. Asal dulu ketua, orang panggil, kalau kita sebut ketua, maksudnya yang menguasai kawasan Syam itu dilantik Shuraihabil bin Hasanah. Tibanya Umar tengok Shuraihabil ni macam tak tegas. Jadi dalam pentadbiran dia ni tak cekap. Kalau yang sepatut diselesaikan hari ni, dia selesaikan esok. Kalau benda aduan yang diadukan hari ni, 2-3 hari baru dia semak.
Kan? Biasalah kan, pemimpin. Benda yang sepatut selesai hari ni, dia kata tak apalah, selesai seminggu lagi. Aduan yang hari ni, tak apalah, dia kata kita tengok minggu depan. Ada yang ada pada Shuraihabil bin Hasanah. Jadi Umar duk perhati tengok dalam pentadbiran Shuraihabil bin Hasanah ala Syam, laysa biquwatin wa innama i'tazala wa innama istahaba ma'ahu dha'fa. Disertai dengan pentadbiran dia saat itu kelemahan. Jadi di sini Umar buat keputusan ganti dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kan? Digantikan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Apabila ganti dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, orang tak puas hati. Biasalah tu kan. Dia sebab tu kata daripada sudut sejarah pun benda-benda yang sebegini ni cuma kita nak membawa supaya kita memahami sejarah dan kita memahami perbuatan para sahabat ni. Jangan kita meletakkan perbuatan mereka dan kita meletakkannya setanding dengan pemikiran kita. Dia tidak boleh. Sebab apa? Sebab mereka ni radhiyallahu anhum wa radu'an. Ulaika, kan? Yang kita dah baca Al-Quranul Karim. Mereka ni Tuhan redha dan Nabi redha. Sebab kematian mereka pun kita kata radhiyallahu anhu. Kematian kita sehabis-habis baik pun kita kena kata rahimahullah. Itu pun dah beza lah. Kalau kematian kita ni sehabis-habis baiklah kita ni, orang salihnya, orang abidnya, orang zuhudnya, tu pun kita kena kata rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Tuhan rahmat. Tapi kematian para sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu, tu pun dah beza lah. Tuhan redha dengan mereka. Kenapa sampai tahap tu? Takkah Nabi kata lau anfaqtum, kalau kamu infak sebanyak bukit Uhud pun jumlah emas, tak sampai lagi kita ke tahap para sahabat Nabi SAW. Iman, safaul qalb, iman mereka, bersih hati mereka. Mereka buat zahir nampak semacam kita buat, tapi dalaman mereka dengan dalaman kita dia berbeza. Kemungkinan dalaman kita ni ada keruh sedikit, tapi dalaman mereka tu tak dicampuri dengan sedikit pun benda yang nak merosakkan kejernihannya. Ba'duhum syahidallah syahidar rasulu alaihim bil jannah. Sebahagiannya Nabi menyaksikan di kalangan mereka ahli syurga. Apabila Umar menyingkirkan Syarhabil bin Hasanah diganti dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, orang ramai bercakap, dah apabila dah nampak tak sehaluan dengan corak pentadbiran dia menyingkirkan Syarhabil. Manakala ditulis oleh Barat, orang talisnya pula, Syarhabil ni dah nampak nak bawa ke arah nak jadinya Al-Hashimiyin, nak Banu Hashim lah. Itu semua pentafsiran orang panggil yang ada pada diri kita. Macam kita hari ni lah, kalau diri kita ni jenis macam tu, semua kita tengok orang tu kita tafsir mengikut kita lah. Orang ni begini, orang ni begini, orang ni begini, orang ni begini. Tapi bila kita tahu yang benar daripada dia lah. Kalau dia tu benar juga. Apa kata Sayyidina Umar nak menjawab tuduhan itu?
Dia kata, ayuhan nasu, inni wallahi ma azaltu Shuraihabil an sukhtatin. Walakinni aradtu rajulan aqwa min rajulin. Tarikhul Umam wal Muluk, Ibnu Jarir At-Tabari, jilid yang keempat, muka surat 203-204. Umar kata, ayuhan nas, wahai manusia, inni wallah, demi sesungguhnya aku ni. Dia sumpah. Dah orang ramai tuduh begitu kan, orang ramai kata begitu. Singkir Syarhabil bin Hasanah, lantik Muawiyah bin Abu Sufyan tempat dia ni, kerana ada unsur-unsur yang menyebabkan dia takut, dia tak puas hati, dia terasa tak sehaluan. Itu pentafsiran. Tapi Umar nak menjelaskan perbuatan dia. Dia kata, ayuhan nasu, inni wallahi ma azaltu Shuraihabil an sukhtatin. Wahai manusia, wahai orang ramai, demi Tuhan, aku tak menyingkirkan Shuraihabil daripada jawatan dia ni an sukhtatin, kerana kemarahan, kerana kebencian, kerana bukan tidak sehaluan dan sebagainya seperti mana yang didakwa. Tapi aku buat begitu digantikan dengan orang lain ni, walakinni aradtu rajulan aqwa min rajul. Yang aku naknya orang yang mentadbir ni lebih kuat daripada orang ni, lebih cekap daripada orang ni. Dah aku tengok kelemahan dia. Bukan kerana tidak sehaluan, kerana tak adil. Yang sepatut diselesaikan hari ini ditangguh. Aduan yang diadukan hari ini ditangguh. Maka Umar tidak nak perkara ini berlaku di kalangan pentadbir anda. Dia kata, inni walakinni aradtu rajulan aqwa min rajul. Nak yang kuat. Sehingga pada satu riwayat yang lain dia kata, idza ra'ahu al-fajiru faraqahu. Orang lain pun tak boleh nak menguasai sebab pentadbiran tu kuat. Tidak ada ruang, tidak ada apa panggil celah. Jangan bagi celah. Itu istilah. Jangan bagi lubang bagi orang saat ni tu masuk. Dia biasanya kita dalam hidup ni, kalau sebab kita ni ghairu ma'sum, celah dia tu banyak. Orang yang tak tengok tu bukan dua mata. Kalau dua mata tak apa lagi. Mana bahaya ni, kalau jenis yang orang melihat tu beribu-ribu mata ke atas diri kita, dua mata ni tidur, dua mata lain yang celak. Dua mata ni yang tak nampak, dua mata lain yang nampak. Maka Umar dia tak nak dalam pentadbiran dia saat ni tu celah-celah yang sebegini ni menjadikan ruang. Apatah lagi apabila dia teringat hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana Abi Dzar radhiyallahu taala anhu sendiri ceritakan. Hadis ni pun kita tahulah, selalu dalam khutbah pun ada kan, yang dia mari dia kata, ya Rasulullah, ala tasta'milni, kan, ya Rasulullah, tak nak lantik ke saya, kan, tak nak bagi ke kepada saya ni jawatan. Fadaraba biyadihi ala mankabi. Abu Dzar kata, Nabi pun angkat tangan dia letak kat bahu dia ni. Ya Abu Dzar, innaka dhaif. Wahai Abu Dzar, engkau ni lemah, dhaif. Wa innaha amanatun. Tugas ni, jawatan ni satu amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun. Hari akhirat ni jadi rasa hina dan menyesal nanti. Illa man akhazaha bihaqqiha, kata Nabi. Tapi kalau orang ni ambil jawatan ini kerana hak, kekuatan dia pun kuat sungguh, tak apa. Dia kuat sungguh. Jadi Umar tengok ni, apabila Shuraihabil ni memang dah tak boleh. Tukar. Tapi penukaran ini membuatkan satu benda yang
di kalangan kacamata terutamanya penulis barat ni, dia memberi gambaran yang tidak baik. Al-quwwatu fil amali alla tuakhira amal al-yawmi li ghadin. Umar kata. Umar tafsir hadis tu. Kekuatan itu maksudnya ialah alla tuakhira amal al-yawmi li ghadin. Pemimpin tadi jangan tangguh kerja hari ni buat esok. Jangan. Yang hari ni buat hari ni. Yang selesai hari ni selesainya. Yang sepatut. Itu kekuatan yang ada pada pemimpin yang ditafsirkan oleh Umar. Al-quwwatu fil amali alla tuakhira amal al-yawmi li ghadin. Umar tafsir hadis tadi. Kekuatan yang ada yang Nabi kata bagi orang yang kuat tadi ialah amalan kerja hari ni selesai hari ni. Jangan tangguh hari ni untuk esok. Apatah lagi kalau yang hari ni sampai berbulan-bulan. Umar pula dalam pelantikan dia ni yang dituliskan oleh orang barat, apabila Umar, dia kata Umar ni memilih pemimpin-pemimpin bangsawan dan yang kaya, meletakkan dalam jawatan-jawatan kaki tangan kuasa dalam pentadbiran luar berbanding dengan orang yang kepakaran yang sebenar. Berbanding dengan orang yang ada ilmu yang cukup banyak. Tapi orang ni kepakaran dia tak ada. Tapi oleh kerana dia ni keturunan, berduit, Umar ambil orang ni letak kat sini. Berbanding dengan sahabat-sahabat yang cekap, yang kuat, yang ada ilmu, tapi yang ni disingkirkan. Sebenarnya ada dalam sejarah yang ni. Tapi tak seperti mana dibaca oleh pentafsiran barat. Umar buat begitu. Umar lantiknya ialah kataba Umaru ila ba'di ummalihi illa dha malin wa dha hasabin. Umar kata cari calon yang kita nak ni yang banyak duit. Kemudiannya zahasab, yang berketurunan. Tapi jangan berhenti kat situ. Jangan berhenti setakat ayat tu. Orang barat ni dia ambil ayat. Dia berhenti di ayat setakat yang dia nak. Kemudiannya dia ulas. Kita pun sama juga. Ini macam saya dah bercakap ni kan. Potong YouTube tu kan. Potong mana yang kita nak, lepas tu kita ulas. Yang tu cukup bahaya. Tu orang panggil tadlis. Kan? Ada orang dia suka jenis macam tu. Tadlis orang panggil. Tapi benda ni tadlis. Sebab tu dalam hadis tu, tadlis tak boleh. Sorok. Dia sorok guru dia pun tak boleh. Contoh, dia ambil hadis daripada orang ni, daripada orang ni, daripada orang ni. Tapi dia sorok seorang nama. Dia simpan seorang nama. Tak bagi tahu. Itu pun dah tak boleh. Apatah lagi kalau kita memotong kenyataan orang, kemudian kita buat pentafsiran. Di kalangan para sahabat pun begitunya berlakunya juga apabila Umar membuat kenyataan dan membuat pendirian, tapi diambil oleh orang barat dan orang talis, sebahagiannya lah. Bukan keseluruhan, orang barat dan orang talis pun yang menulis sejarah yang cukup baik pun adanya juga, yang menjadikan masadir dan marajak, tempat rujukan orang kita yang beragama hari ni pun ada. Kita tak menafikan. Tapi ada yang sebaliknya. Dia kata Umar ni buat begini ni. Ambil yang ada duit, yang berduit. Yang kurang berduit ni dia tak lantik. Ambil yang ada keturunan, yang tak ada keturunan ni dia tak lantik. Sedangkan bukan berpandukan kepada asas kepakaran, kemahiran, kebolehan. Tidak. Dia letak kat situ. Tapi Umar kata apa? Umar tulis satu surat kepada pemimpin-pemimpin dia. Kalau nak cari, nak calonkan sesiapa, illa zamalin, yang ada duit, wa zahasab. Tapi apa kata Umar? Fa inna zalmal, kalau dah dia banyak duit, la yarghabu fi amwalin nas, kita simpan harapan kalau dia dah banyak duit, dia tak ambil lah duit yang lain tu. Sebab dia dah banyak tu, banyak duit.
Dia tak ambil lah yang lain tu. Itu pandangan Umar lah. Wa in zal hasabi la yakhsha al-awaqib bainan nas. Kalau orang ni orang hasab, biasa orang Arab ni kalau hasab ni, nasab ni, dia jaga keturunan tu, dia jaga. Dia ni jenis orang panggil jenis yang keturunan dia tu keturunan yang baik. Maka dia jaga daripada nak melibatkan diri dia daripada benda yang tak baik, sebab dia jaga nasab dia. Kan? Kau buat begini ni, salah ni jadi tak baik ni. Kan? Sebab dia berlaku. Ni Umar ni biar kita faham sekaligus maknanya pentafsiran orang dengan perbuatan Umar ni memang dia berlaku, kadang-kadangnya berlaku pada zaman kita hari ni pun, tapi pentafsiran kita ikutlah tafsir kita ni. Tapi nak tafsir perbuatan Umar mengikut orang talis untuk nak menjadikan batu untuk kita nak pijak, tak boleh lah. Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj, ni Umar ni, semasa dia nak calonkan seseorang, dia bercakap lah. Dia kata, kalau kamu nak calonkan orang ini dalam satu jawatan, alla yarkaba barzunan. Yang pertama, kita jangan bagi dia saat ni tu kenderaan dia ni barzun. Barzun ni jenis orang panggil kuda yang terpilih. Sebab kuda-kuda ni dia ada jenis nama dia. Kalau kita hari ni jenis nama kereta lah yang kita tahunya, kan? Yang tu jenis mahal, yang ni jenis murah. Kuda ni kita tengok rupa begitu je lah. Aku pun tak tahu kan, kita kata. Tapi orang yang kenderaan, gundaan, tunggangan mereka ni kuda ataupun unta, dia tahulah jenis dia. Barzun ni jenis yang tertinggi. Jangan naik kan, jangan guna yang ni. Satu. Wala yalbasa thawban raqiqan. Pakaian bukan pakaian yang mahal. Raqiq. Raqiq ni asal dulu halus. Jahitan dia tu maknanya yang mahal lah, yang kemas. Yang ketiga, wala ya'kula naqiyan. Naqiyan ni jenis roti. Roti di zaman tu ada orang panggil al-khubzul abyad. Roti putih. Roti putih ni maknanya yang bersih. Putih, bersih. Berbanding dengan roti-roti lain lah, ada campuran, nampak berkarat sikit. Kan? Tapi yang putih ni yang jenis harga mahal lah. Kan? Kemudiannya, wala yaghliqa baban duna hawaijan nasi wala yattakhidha hajiban. Pintu pejabat dia ni jangan tutup dan jangan bagi ada penjaga. Kan? Pintu pejabat dia ni jangan tutup dan jangan ada penjaga. Maknanya kalau orang nak pergi buat aduan, orang nak pergi minta bantuan, kalau ada tutup dan ada penjaga, susah nak masuk. Kan? Kalau kat Mesir, masa saya duduk kat Mesir memang macam tu. Kan? Nak masuk pejabat, ada penjaga dia. Juga ada main dengan penjaga tu 5 hari tak lepas lagi. Kan? Ada urusan apa? Ni urusan ni. Tunggu. Pergi pula. Urusan apa? Ni, tak boleh. Sebab dia dah jaga. Yang dalam tu senang je sebenarnya pun kadang-kalanya, tapi yang menjaga ni lebih. Tu hajib. 4 perkara ni Umar kata, kalau nak lantik jangan ada perkara ni. Tibanya Umar duk kata begitu. Lepas pada tu tak berapa hari orang mari mengadu kat dia. Dia kata, atara hazihi syuruta tunjika min Allah. Wahai Umar, engkau duk bercakap, duk kata begitu, engkau dah berasa kata diri engkau terlepas daripada Tuhan. No, dia kata, amiluka Ayyad bin Ghanam. Orang yang engkau latih, Ayyad bin Ghanam. Ghanam tu asalnya nama kambing. Ayyad bin Ghanam. Ayyad tu lah yang Umar lantik tu. Dia anak seorang nama Ghanam. Jadi orang mengadu, no. Pemimpin yang no, wahai Umar. Labisal raqiq. Pakaian dia kemas. Makan makanan yang mahal. Tak cukup lagi, ittakhazal hajib. Nak masuk berjumpa dengan dia bukannya senang. Tutup pintu. Ada penjaga.
Setiap aduan tak boleh sampai. Orang kata ke Umar begitu. Umar kata, wahai Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah ni duduk. Engkau pergi tengok Ayyab bin Ghanam. Seperti mana yang diadukan oleh orang ni. Kau pergi tengok. Dalam rupa mana, keadaan mana, kelakuan mana engkau berjumpa dengan dia, keadaan itulah engkau bawa dia mari kat sini. Muhammad bin Maslamah pun menjalankan tugas. Jenis orang yang menjalankan tugas pun satu masalah juga kan. Orang panggil terima arahan. Apa arahan dia buat? Asalkan arahan, dia buat je. Itu jenis sebahagian orang begitu. Muhammad bin Maslamah pun pergi. Apabila dia pergi, tiba-tibanya memang betul nak masuk tempat pekerja dan tempat Ayyab bin Ghanam ni susah. Ada hajib. Seperti mana didakwa, diadukan oleh seorang tadi kepada Umar. Dia masuk, redah masuk, tiba-tibanya Ayyab bin Ghanam ni dalam keadaan nampak mewah lah, dengan pakaiannya dan apanya. Dia pegang Ayyab bin Ghanam, kau kena pergi berjumpa dengan Sayyidina Umar sekarang. Dia kata, ayat kata, biar aku tukar dulu pakaian. Tak boleh, dia kata. Tak boleh tukar. Ayat kata, da'ni atraha alayya qubba'i. Biar aku tukar pakaian aku dulu. Sebab dia pakai pakaian tu kan. Tak boleh. Kau pergi sekarangnya juga. Dia pun pergi. Apabila dia masuknya berjumpa dengan Sayyidina Umar, Umar tak bercakap banyak. Umar kata, buka baju ni. Lepas tu, ambil baju bimadra'ati sufin. Madra'ati sufin ni pakaian pembela kambing. Ambil pakaian ni. Pakai baju pakaian pembela kambing, satu. Kemudian Umar kata, wa birabtatin min ghanam. Sekumpulan kambing yang ada kat luar tu. Ni, 10 ekor kambing. Wa asa dan 1 kayu. Jawatan tadi engkau tinggal, engkau ambil jawatan ni pula. Pergi bawa. Pergi kat jaga kambing. Kemudian kata Umar, kalau ada orang mari nak minum susu kambing, engkau perahkan dia bagi minum susu kambing. Yang baki lagi itu, wahfazil fadla alaina. Yang baki lagi bawa mari kat sini. Asami'ta, dengar tak? Umar kata, jawatan tadi di sana, kerja kamu di sana tinggal. Sementara, buat kerja ni. Apa kata Ayyab? Wal mautu khairum min haza. Wal mautu khairum min haza. Wal mautu khairum min haza. 3 kali. Kalau aku mati pun lagi lebih baik daripada ni. Yalah, jawatan tinggi. Tiba-tibanya Umar ambil suruh buat ni. Kalau aku mati pun lebih baik. Kalau aku mati pun lebih baik. Kalau aku mati pun lebih baik. 3 kali. Umar dengar. Umar kata, walima takrahu haza? Kenapa engkau tak nak kerja ni? Tak suka ke? Wa innama summiya abuka ghanaman li'annahu kana yar'al ghanam. Umar kata, engkau tahu tak? Engkau Ayyab bin Ghanam. Engkau Ayyab bin Ghanam. Ayyab anak Ghanam. Ayah engkau tu nama Ghanam. Ghanam tu kambing dah. Ayah engkau tu nama Ghanam. Kerana ayah engkau tu orang letak nama Ghanam tu sebab dia dulu duk pelera kambing dah, duk ternak kambing dah. Pergi. Dia pun pergi buat kerja tu. Wah, saya dengan Umar tengok, dah habis dah apa yang ada pada diri dia. Umar tarik balik. Mari. Inza. Buka baju tu. Waraddahu ila amalih. Ataupun setengah riwayat mengatakan ud ila amalih. Balik kerja semula tempat jawatan engkau tadi. Nak membersihkan amal dia saat ni tu, nak bagi tahu kata jawatan yang engkau ambil ini adalah kewajipan engkau untuk menyelesaikan masalah orang dan bukannya untuk engkau nak menjadikan selesa di tempat sedemikian. Apapun kita baca yang terbaik, pentafsiran yang terbaik, oleh kerana perbuatan ini keluar daripada mereka yang baik, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia menjadi cermin kepada kita hari ini. Semoga kita mencari ke arah yang terbaik. Apapun yang kita buat ada kekurangannya sebab kita selaku manusia. Kekurangan itu sesama kita memaafkan di antara satu sesama lain dan kita mencari yang baik
untuk kita dukung dan kita sokong dan kita angkat, supaya yang terbaik itulah menjadikan, meratakan ya'ummu final khaira wan ni'mah, yang memberikan kebaikan kepada setiap mereka yang niatkan yang baik. Sekadar ini saja aku qauli hadza wa fawdhu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم رب يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.